Easy Adu, aplikasi telefon pintar yang dibangunkan membolehkan pengguna untuk membuat aduan secara terus. Lebih 25 kategori aduan yang boleh dipilih di dalam aplikasi ini. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan perkhidmatan geotek untuk mengenal pasti lokasi kesalahan yang diadu. Easy Adu memudahkan pengguna membuat aduan bila-bila masa dan di mana sahaja. Hanya dengan beberapa langkah mudah, masalah yang ada dapat dilaporkan. Muat turun sekarang untuk perkasakan hak pengguna anda. Easy Adu, saluran aduan kepenggunaan. Aplikasi Preskece diperkenalkan untuk masyarakat lebih bijak merancang perbelanjaan. Dengan carian lebih 480 barangan di seluruh Malaysia pada harga terkini. Aplikasi ini juga membekalkan info terkini harga bahan api dan informasi mengenai hal ehwal pengguna. Kelebihan ciri aplikasi ini berikan akses kedai barangan yang berdekatan dengan pengguna berserta penunjuk arah ke premis yang dipilih. Kini urusan membeli anda bukan sahaja lebih mudah, malah lebih jimat. Ayuh jadikan aplikasi Pricecatcher rakan belanja anda. Muat turun dan guna sekarang. Pricecatcher. Bandingkan harga, baru beli. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang sedang menonton di Facebook laman rasmi KPDN. Pada hari ini kita bersama-sama bersiaran langsung untuk bicara rohani, iaitu meniti kehidupan tidak membazir, cara diredainya. Bersama saya Aziah Bahri, pengacara anda untuk hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan mengulas topik tentang pembaziran. Tapi sebelum kita mulakan kita punya siaran langsung pada hari ini, jangan lupa untuk sharekan live ini kepada rakan-rakan anda, sahabat anda, ibu bapa anda dan semua masyarakat supaya kita sama-sama memperoleh manfaat daripada live ini. Baiklah. Pada hari ini kita akan mengulas topik tentang pembaziran. Macam biasa, kita ini adalah seorang manusia biasa yang lemah, yang tak lari dari kesilapan. Terkadang kita telah membuat pembaziran tanpa kita sedari, lagi-lagi di bawah kepenggunaan yang berkait rapat dengan KPDN dan rutin setiap hari masyarakat. Jadi bersama saya pada hari ini, panel jemputan kita iaitu Ustaz Syahmi Shazril bin Azmi, iaitu pengarah urusan Tadabbur Center dan juga personality TV Al-Hijrah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Azia. Ustaz Khabar? sihat Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Alhamdulillah, sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, baik Ustaz. Sebelum kita memulakan kita punya soal bicara rohani pada hari ini, boleh Ustaz perkenalkan diri dulu kepada penonton kita. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pengacara kita, Cik Azia, sudi memoderatorkan kita pada petang ini. Okey, sedikit pengenalan ringkas tentang diri saya. Nama saya seperti yang tertera di hadapan kaca telefon ataupun kaca TV tuan-puan sekalian pada waktu ini adalah nama saya Syahmi Shazril bin Azmi. Saya sekarang menetap di Bangi, Selangor. Sekarang merupakan pengarah urusan di Tadabbur Center Sdn Bhd, yang mana company kami ni, syarikat kami mengusahakan kelas-kelas ataupun kuliah-kuliah tadabbur Al-Quran supaya masyarakat bukan semata-mata membaca Al-Quran tapi menggali khazanah-khazanah yang berharga daripada Al-Quran dan seterusnya mendapatkan petunjuk-petunjuk berharga daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui proses tadabbur Al-Quran. Di samping itu memenuhi jemputan-jemputan lah di televisyen, di radio untuk menyampaikan juga topik berkaitan dengan Al-Quran. Itulah sedikit pengacara kita pada hari ini berkenaan dengan diri saya. Wallahualam. Baiklah Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi tanpa membuang masa, bolehkah kita terus masuk ke dalam topik kita iaitu pembaziran Ustaz? Boleh. Baik Ustaz, soalan saya yang pertama Ustaz, apakah
apakah maksud pembaziran ini dan bagaimana pandangan Islam berkenaan perkara ini sehingga Islam melarang kita melakukan pembaziran? Silakan Ustaz. Okey, baik. Bila kita menyebut tentang pembaziran ni Azia, dia kena ingat sebab pembaziran ni ramai orang ingat itu cuma perkataan bahasa Melayu. Tapi rupa-rupanya pembaziran adalah perkataan yang dipinjam daripada bahasa Arab. Okey, dipinjam daripada bahasa Arab yang mana datang daripada perkataan badara. Badara itu adalah kalimah dalam bahasa Arab yang membawa maksud pembaziran itu. Cuma menariknya kalau kita pernah ada peluang mempelajari bahasa Arab, bila kita tengok je dalam kamus perkataan yang terkandung huruf ba, za dengan ra ini, dia ada beberapa terjemahan. Hari ini bila kita sebut pembaziran, kita selalu menterjemahkan ataupun memahami dari sudut kita membelanjakan sewenang-wenangnya. Kita membelanjakan tanpa ada strategi. Kita membelanjakan tanpa ada keperluan. Itulah yang selalu difahami tentang pembaziran. Cuma menariknya dalam bahasa Arab, bila sebut tentang perkataan bazara, dia juga bermaksud membuang sesuatu tanpa sebab. Membuang sesuatu tanpa sebab. Contohlah, saya habis minum air ni, Azia. Saya minum sampai habis. Dan tiba-tiba saya pun buang benda ni. So kalau begitu keadaan tu, keadaan itu berlaku, maksudnya saya buang tu dengan sebab lah, sebab dah habis air. Dah habis air ni. Tapi katakanlah air tak habis lagi. Air tak habis lagi. Masih lagi ada air ni. Saya pun jumpa dekat atas meja saya. Air ada lagi ni. Tapi saya pun buang botol tersebut. Jadi saya pun bila ada orang nampak saya buang botol air yang masih lagi ada air, orang pun tanya saya, kenapa kau buang? Kenapa kamu buang air botol air tersebut? Tiba-tiba saya mencakap, saja. Gitu. Saja, kan kita selalu dengar kan satu jawapan yang mungkin menyakitkan hati jugalah sometimes. Kan? Saja. Jadi itu maksudnya dia membuang sesuatu tanpa sebab. Jadi bila perbuatan yang melibatkan satu bentuk pembuangan yang tidak ada sebab, juga dalam bahasa Arab disebut sebagai badzara ataupun badzara ini. Jadi logiklah pada hari ini, spend uselessly ataupun kita berbelanja dalam keadaan sewenang-wenangnya pada hari ini, dia ada kaitan dengan membuang sesuatu tanpa sebarang sebab. Jadi hari ini kan contoh, kalau kita nak bincang dari sudut pembaziran duit pada hari ini, kita ada sejumlah wang yang mungkin barangkali hari ini 24 hari bulan kan, Aziah kan, esok kebanyakannya akan dapat gaji 25 hari bulan, betul tak? So kita ada some amount of money, kita ada beberapa lah jumlah wang yang kita dapat esok hari insya-Allah, ataupun ada yang dah dapat hari ini dah pun gaji untuk bulan 11. Lalu bila dia ada sejumlah duit, maka tiba-tiba dia pun lalu dekat mall. Lalu dia pergi ke mall, dia lalu dekat mall. Dia nampak ada orang jual bahulu, dia beli bahulu. Dia nampak ada orang jual roti, dia beli roti. Dia tengok ada orang jual air kosong, dia pun beli air kosong. Maksudnya dia tidak meletakkan sebarang bentuk filter pun. Dia tidak letakkan satu penapisan pun kepada perbelanjaan dia. Which mean asal dia rasa dia nak beli, dia beli. Asal dia rasa macam duit boleh dia alirkan ke situ, dia alirkan duit dia ke situ. Jadi ini yang dimaksudkan pembaziran. Bila sebut pembaziran, dia macam tidak ada tujuan. Dia macam hidup dalam keadaan tidak ada purpose. Dia tidak ada purpose tu. Jadi ini yang sebenarnya dalam Islam, kalau saya boleh masukkan sedikit elemen ni Azia, yang mana dalam Islam, kita selalu dalam ibadah kita khususnya, kita selalu kena letakkan niat sebagai benda yang paling utama. Perasan tak? Contoh kita salat, apa nombor satu? Niat. Kan? Dia kena ada niat tu. Sebab kalau tak ada niat tu, maka tak sah kita punya salat. Sebab dia termasuk dekat dalam rukun salat kita itu. Sama juga dalam banyak perkara dan ibadah-ibadah yang lain. Nak puasa sebagai contoh. Juga perlu ada niat. Tak boleh kita puasa je lah. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia tak macam tidak ada purpose tu, tak boleh. Kan? Saja-saja tak makan hari ni. Dia tak boleh. Jadi sesuatu itu akan dikira berharga, Aziah dan sedang-sedang sekalian, sekiranya sesuatu itu ada purpose dan niatnya. Maka pastikan setiap aliran duit kita ataupun sekalian ada purpose dan niat dia. Jadikan perbelanjaan kita ini bukan semata-mata saya nak berbelanja, tapi tukar satu konsep yang kita nak bawa pada hari ini adalah kita nak tukar perbelanjaan bukan semata-mata berbelanja, tapi ianya adalah satu ibadah. Biar semua duit yang keluar tu semua jadi ibadah.
Macam mana Ustaz? Boleh ke nak jadi nak alihkan duit tapi dalam bentuk ibadah? Boleh. Kalau saya beli baju anak saya pun boleh jadi ibadah ke Ustaz? Boleh. Kan? Kalau saya beli dompet baru sebab dompet saya dah lusuh, boleh ke jadi ibadah Ustaz? Boleh. Kan? Dengan syarat niat tu kerana apa? Nanti nanti akan ada satu soalan nanti Azia. Kita akan bincang apa jenis-jenis pembaziran yang ada. Rupa-rupanya pembaziran hari ini, Azia dan Sina betul sekalian, bukan semata-mata pembaziran duit je. Hari ni asal membazir je duit je lah yang selalu kita duk nampak kan. Tapi ada banyak sangat jenis. So ingat, key point untuk soalan yang pertama ni adalah tukar perbelanjaan biasa menjadi ibadah. Boleh Jangan gunakan sewenang-wenangnya. Wallahualam. Baiklah, terima kasih Ustaz. Keterangan yang cukup padat dan jelas. Kalau penonton boleh lihat sekarang, kita dapat satu komen yang pertama iaitu daripada Syed Muhammad B, iaitu bagus juga ada suluk agama di setiap jabatan. Alhamdulillah, terima kasih. Teruskan menonton dan boleh tinggalkan komen ataupun ada soalan yang ingin ditanyakan kepada Ustaz, kami akan masukkan ke dalam siaran langsung. Okey Ustaz, untuk soalan kedua, Ustaz dah ready Ustaz? Boleh? Okey, itu dia. Apa antara jenis pembaziran yang ada menurut Islam? Seperti mana yang saya tahulah Ustaz, ada membazir makanan dan juga membazir wang. Ini tergolong dalam jenis pembaziran yang macam mana? Boleh Ustaz ceritakan dengan lebih lanjut dan lebih jelas? Silakan Ustaz. Okay, first kali Azia dan Sina betul sekalian, kita kena ingat Islam ni adalah satu agama yang syumul. Dia adalah agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Okay? Maksudnya bila datangnya agama, dia nak memastikan manusia ni mempunyai lifestyle yang bagus. Mempunyai satu cara hidup yang bagus. Sebab itu agama dalam bahasa Arab disebut sebagai ad-din. Tapi ad-din itu sendiri bukan semata-mata bermaksud agama. Ad-din secara bahasa bermaksud cara hidup. Cara hidup. Jadi kalau Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini, mestilah sesuatu yang akan menaik tarafkan cara hidup manusia. Takkan Islam datang untuk downgradekan cara hidup manusia. Mesti nak upgrade lifestyle dan cara hidup manusia. Dan begitu juga dalam aspek perbelanjaan ataupun dalam konotasi ataupun dalam perbincangan pembaziran pada hari ini, takkanlah Islam cuma nak jaga jangan membazir dari sudut makanan dan jangan membazir dari sudut harta benda saja. Mesti ada aspek-aspek lain yang lebih holistik yang akan menjadikan Islam tu sangat-sangat powerful dalam menjaga lifestyle manusia. Okey, saya memetik daripada apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkenaan dengan pembaziran dan jenis-jenisnya. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi berpendapat jenis pembaziran ni bukan 2 tau Aziah, untuk makluman. Bukan 2 tapi ada 9 jenis pembaziran. Selama ni kita ingat 2 je jenis pembaziran kan. Rupanya kata Ibnu Qayyim ada 9 jenis pembaziran. Okey, saya cadangkan yang sedang mendengar pada waktu ini, cuba notakan. Saya cabar tuan-puan sekalian yang sedang menonton, cuba notakan kita punya 9 jenis pembaziran yang dikatakan yang digariskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Yang pertama adalah pembaziran ilmu pengetahuan. Rupa-rupanya pembaziran ilmu pengetahuan pun ada. Yes, betul. Kata Ibnu Qayyim nombor 1 adalah pembaziran ilmu pengetahuan. Apa maksud pembaziran ilmu pengetahuan ni? Ilmu pengetahuan ini akan jadi membazir sekiranya ada ilmu tetapi dia tidak diterjemahkan dalam bentuk amalan kebaikan. Maksudnya pengetahuan tadi tu dikira membazir, sekiranya knowledge punyalah banyak, pergi belajar sana sini, banyak input yang terkumpul di kepala ni, tapi berkesudahan tidak ada praktis, tidak ada amal, tidak ada tindakan. Sebab itulah kita selalu mendengar satu pepatah, ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Perasan tak hari ni kalau ada pokok-pokok yang tak berbuah, kita selalu rasa macam aku nak tebang je pokok ni. Sebab apa? Tak ada function. Kan? So kita anggap macam tak ada value lah kat situ. Kan? Jadi kita nak supaya pembaziran pula. Kita nak supaya ilmu ni tuan-puan sekalian, dia jadi sesuatu yang berguna, bermanfaat dengan cara kita amalkan. So elakkan pembaziran pertama, pembaziran ilmu pengetahuan. Okey? Itu nombor 1. Okey, ada yang dah komen ke belum tu? Cuba komen tuan-puan sekalian Nombor 1, pembaziran ilmu pengetahuan. Yang kedua tuan-puan sekalian adalah
pembaziran amalan. Tadi kita dituntut untuk beramal selepas ada ilmu kan? Tapi ada juga pembaziran amalan. Ini kata Ibn Qayyim. Yang kedua ada pembaziran amalan. Macam mana boleh berlaku pembaziran amalan ni? Tuan-puan sekalian, dia boleh berlaku dalam bentuk kita beramal tetapi tidak disertakan dengan keikhlasan. Jadi amalan boleh jadi membazir sekiranya tidak disertakan dengan keikhlasan. Sebab itu hari ini Azia dan Sinatul sekalian, kita pun hari ini keramaian kita membaca surah Al-Kahfi. Sebab kita dituntutkan kita disunnahkan untuk membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat. Dan dalam surah Al-Kahfi ada satu ayat Allah SWT sebut berkenaan dengan bagaimanakah orang-orang yang akan mengalami kerugian dan muflis di akhirat. Kita ingat ke orang yang rugi dekat akhirat ini adalah orang-orang yang tak ada duit ke, orang yang tak sempat ada rumah besar dekat dunia ke? Rupa-rupanya tidak. Allah kata orang yang rugi dekat akhirat adalah orang yang banyak amalnya tetapi amalnya itu semuanya sia-sia. Jadi membazirlah. Dia hidup tu dia banyak buat amal tapi Allah kata amal itu sia-sia. Lalu bila kita cari lagi, apa yang menjadikan sesuatu amal itu boleh jadi sia-sia? Rupa-rupanya dia beramal dekat dunia ini, tapi dia bukan selangi dengan perasaan ikhlas, tapi dia selangi dengan perasaan ujub. Ujub ini adalah killer, dia adalah pembunuh kepada amalan-amalan kita hari ini. Tahu tak ujub ni apa, Azia dan Sinatul sekalian? Ujub ni apa? Ujub ni adalah satu bentuk ketakjuban kepada amalan yang kita buat. Contoh kan Azia kan hari ni kadang kita ada buat benda baik kan. Tiba-tiba kan kita macam tiba-tiba terlintas di kepala kita kata macam, oi bagus juga aku ni sedekah RM10 tadi dekat masjid. Kita punya tabung solat Jumaat tadi. Nampak tak? Kan kita dah sebut pun benda ni dekat orang. Tapi kita buat benda tu tiba-tiba kita terlintas dekat hati kita, dekat kepala kita, power juga aku ni. Minggu lepas aku bagi RM1, tu pun dah cukup power dah. Hari ni aku bagi RM10. Wah, power aku. Itulah ujub. Dia berasa takjub dengan dia punya amalan dia tu. Rupa-rupanya orang yang ada penyakit ujub ni, Azia dan Sinatul sekalian, rupa-rupanya Allah kata, amalan dia tu boleh menjadi haba'an manthura. Boleh menjadi debu-debu yang berterbangan. Jadi elakkan pembaziran amalan. Ini adalah pembaziran jenis yang kedua. Pembaziran jenis yang ketiga adalah pembaziran kekayaan. Pembaziran kekayaan. Apa maksud pembaziran kekayaan ni? Iaitulah dia kaya, dia ada duit, tapi dia belanjakan kepada perkara yang tidak bermanfaat dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kekayaan dia itu dikira membazir sebab dia tidak belanja pada benda yang betul-betul sepatutnya dia belanja. Okay, dua benda tadilah, benda itu tak bermanfaat. Yang kedua, tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah, jangan terkejut nombor 4 ni, saya pun boleh baca balik kata Ibn Qayyim ni. Saya pun terkejut ada pembaziran nombor 4 ni. Iaitulah pembaziran hati. Apa maksud pembaziran hati ni? Pembaziran hati ni, dia boleh berlaku dalam bentuk kita ni tak memenuhkan jiwa kita, hati kita dengan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita ni pada asalnya, Azia dan Sinatul sekalian, hati kita ni kosong. Mula-mula kita dilahirkan, hati kita ni kosong. Kan? Sebab itulah bila kita mula-mula keluar daripada perut mak kita, betul tak Azia? Ingat lagi tak detik masa bola lepas lahir daripada bola lepas dilahirkan oleh mak? Ingat tak detik tu? Tak ingat kan? Kita tak ingat kan? Kalaulah kita ada pengalaman dapat anak kita yang baru keluar daripada rahim ibu tadi, cuba kita try agah dia. Cak, kan? Masa betul-betul keluar daripada perut ibu. Kita cak dia masa tu, muka dia blur je. Tak ada pun respon. Hatta mungkin barangkali dia akan tutup je mata dia. Tak bagi apa-apa respon pun. Ataupun mungkin barangkali kita tengah duk agah dia supaya dia suka. Tapi kita agah dia terkejut, dia nangis. Nampak tak? Sebab apa? Sebab hati kita ni kosong. Kita tak mampu nak menginterpretasi apa sepatutnya yang saya rasa pada waktu itu. Jadi asal jiwa manusia dan hati manusia ni kosong. Lalu perlu dipenuhkan. Dia tak boleh dibiarkan kosong. Dia perlu dipenuhkan. Tetapi akan berlaku pembaziran hati sekiranya apa yang dipenuhkan kepada hati itu adalah dengan kita penuhkan dengan tidak mengingati Allah dan tidak memenuhkan dengan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maksudnya mungkin barangkali dia penuhkan hatinya dengan keduniaan semata-mata, dia penuhkan hati dia dengan kemewahan semata-mata, ataupun nak enjoy semata-mata. Selagi mana tidak ada Allah dalam hati, maka dikira sebagai pembaziran hati, tuan-tuan dan puan sekalian. So make sure Allah tu mesti kena ada dalam hati kita dalam apa jua keadaan sekalipun. Okay, itu adalah pembaziran jenis yang keempat kata Ibnu Qayyim. Okay, kena pantas sikit. Yang kelima tuan-puan sekalian adalah pembaziran tubuh badan. Pula dah. Macam mana pembaziran tubuh badan ni boleh berlaku pula? Dia boleh berlaku pembaziran tubuh badan ini apabila kita tak gunakan tubuh badan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita ni pandai cari duit, dapat gaji 25 hari bulan, 24 hari bulan, pandai cari duit. Tapi tiba-tiba tak beribadah pada Allah. Tiba-tiba kita sanggup letih-letih untuk cari duit ni. Tiba-tiba untuk Allah suruh kita salat 4 minit, 5 minit untuk zuhur, untuk asar, kan? Tiba-tiba kita berkira, letih lah. Tapi untuk cari duit tu, tak ada masalah. Kan? OT siap. Minta OT lagi pun ada. Minta overtime. Nak tambahkan pendapatan. Tapi Allah suruh buat benda yang wajib. Tak lama pun, 4-5 minit je. Tapi berkira. Jadi bila kita tak manfaatkan kesihatan tubuh badan kita, tak gunakan tubuh badan kita dengan baik, maka dia dikira sebagai pembaziran tubuh badan. Ini yang kelima. Yang keenam, pembaziran cinta. Wow. Yang ni lagi dahsyat ni, pembaziran cinta. Macam mana cinta boleh dibazirkan? Apabila cinta itu dihalakan semata-mata kepada makhluk, tapi tidak ada cinta kepada Allah. Okay? Maksudnya kalau kita cinta pada makhluk je, cinta kat duit ke, cinta kat kucing ke, cinta kat manusia ke, kan itu je. Tapi tidak ada cinta pada Allah. Maka itu juga dikira sebagai pembaziran cinta. Dan kalau ikutkan apa yang kalau kita perasankan setakat nombor 6 ni, Ibnu Qayyim sedang membawa kita kepada satu makna kehidupan yang lebih besar. Iaitu bukan semata-mata kamu kejar dunia, tapi kamu ada juga purpose yang kamu kena sandarkan, iaitu pada akhirat. Barulah pembaziran itu jadi lebih genuine, lebih suci dan lebih solid. Kita ingat ke hari ni pembaziran ni sekadar satu pengurusan dekat dunia je, tapi Ibnu Qayyim bawa satu dimension di mana kita kena jaga juga urusan akhirat, barulah pembaziran itu jadi barulah pengurusan pembaziran itu tidak akan berlaku. Barulah pembaziran itu tidak berlaku. Pelik pula statement pengusaha pembaziran. Okey, baik, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah pembaziran masa. Yang ni popular kot, pembaziran masa. Maksudnya kita ada masa, banyak waktu lapang, tapi tak digunakan dengan baik. Contoh bila hujung minggu, patutnya kita nampak dekat luar rumah tu rumput dah panjang. Potonglah rumput tu. Tapi tidak, hujung minggu kita sekadar gunakan untuk tidur je kan. Tengok Netflix, tengok benda-benda yang menghiburkan, itu je kan. Tak digunakan untuk perkara yang bermanfaat. Sebab itulah orang kata benda, dua nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia, iaitulah salah satunya adalah masa lapang. Kan ada dua, nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. So logiklah banyak pembaziran masa berlaku sebab itulah yang sering dilupakan oleh manusia pada waktu ini. Okey, pembaziran yang ke-8 adalah pembaziran akal. Macam mana pembaziran akal ni boleh berlaku? Iaitu dalam kehidupan seharian dia tak pernah pun ada allocation untuk memikirkan tentang Islam. Contoh, dalam satu hari tu langsung tak fikir. Tambah-tambah kan apa yang berlaku di Palestin pada waktu ini kan, Azia kan? Lagilah satu, orang kata is a good call from Allah actually, daripada Allah sebenarnya untuk kita semua, untuk jangan biarkan satu hari kita berlalu tanpa memikirkan tentang Islam. Kena ada fikir. Kurang-kurang kalau tak fikir pasal Islam as a whole, at least fikirkanlah saudara-saudari Islam kamu tu. Saudara-saudara si-Islam kamu tu. Fikirkan tentang mereka. Itu adalah pembaziran akal. So kalau kita tak fikirkan pasal Islam ataupun apa yang terkait dengan Islam, maka itu sudah dikira sebagai pembaziran akal. Dan yang terakhir adalah pembaziran zikir. Macam mana pembaziran zikir? Pernah tak Azia masa kecil-kecil dulu, kita pergi masjid kan, kita dengar imam dekat depan tu dia akan zikir. Subhanallah, subhanallah 33 kali. Lepas tu alhamdulillah 33 kali kan. Allahu Akbar 33 kali. Kalau ikut kan Azia, kalau kita ikutlah imam yang duk berwirid 33, kurang-kurang 99 zikir dah kita ada. Kalau campur dengan la ilaha illallah, lepas tu 100 zikir dah kita ada pada setiap kali salat kalau kita follow imam. Tapi percaya tak Azia dan Sinatul sekalian, dia boleh jadi membazir. Dia boleh jadi membazir. Macam mana zikir boleh jadi membazir? Ustaz, saya tengah berzikir kepada Allah ni, macam mana dia boleh jadi membazir? Dia boleh jadi membazir dengan sebab
kita berzikir. Patutnya dengan contoh subhanallah. Subhanallah maksud dia apa? Maha suci Allah. Falsafah subhanallah ni bermaksud saya sucikan Allah daripada sebarang kelemahan. Allah tu tak pernah lemah. Allah tak pernah terpalit dengan sebarang cacat cela. Dia baru lepas bertasbih kepada Allah sebanyak 33 kali masa solat Jumaat tadi. Tiba-tiba lepas habis solat Jumaat, something bad happen to him or to her. Ada satu benda buruk berlaku dekat dia. Tiba-tiba dia menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan takdirkan saya macam ni? Baru lepas tasbih 33 kali kan? Tiba-tiba lepas habis tasbih tu dia kata, kenapa Allah tidak adil kepada saya? Kenapa baru masuk gaji dah habis gaji saya? Contoh. Jadi dia jadi seseorang yang mempertikaikan takdir Tuhan. Tadi kata Allah tu suci daripada kelemahan, tiba-tiba menyalahkan Tuhan. Seolah-olah macam Allah buat salah pula dengan dia. Jadi dah lari konsep zikirnya di situ. Jadi bayangkan tadi elok 33 kali kita lafazkan tasbih. Tiba-tiba dibazirkan dengan tidak selarinya perbuatan kita dengan apa yang kita zikirkan. So nak jadikan zikir kita tak membazir, zikirlah dengan nama Allah dan satukan zikir itu pada tindakan kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kan kita kata segala puji bagi Allah. Patutnya takkan ada potensi pun kita ni nak kata kita mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebab alhamdulillah kan Allah ni takkan pernah kurangnya, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, kan alhamdulillah. Jadi sewajarnya kita kena bersatu dengan zikir kita. So inilah 9 pembaziran yang digariskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Jadi rupanya bukan 2 tu je ya. Puan sekalian, pembaziran makanan je kita fikir kan. Order masih nasi banyak-banyak lah sekali tak habis makan. Tu bukan sekadar tu je. Ada lagi 9 yang perlu kita telusuri dan kita kena sama-sama jaga. Wallahualam. Baiklah, terima kasih Ustaz. Banyak manfaat yang kita boleh dapat dekat sini. Azia pun ada catat ni Ustaz. Ada 9. Saya recap balik. Kita ada ilmu pengetahuan, amalan, kekayaan, hati, tubuh badan, cinta, masa, akal, zikir dan banyak lagi. Banyak manfaat yang kita boleh dengar daripada bicara rohani pada hari ini. Bukan cuma amalan, kita juga dapat perkataan-perkataan baru iaitu ujub, berlagak. Betul ke Ustaz, ujub tu berlagak? Ujub ni dia lebih kepada rasa takjub dengan amalan dia sendiri. Dia macam orang tak puji pun, orang tak bagi kredit pun, dia yang up diri dia sendiri. Masuk bakul angkat sendirilah. Mudah fahamnya. Lebih kurang gitulah. Dia kembang semangkuk seorang-seorang. Tapi mungkin orang tak tahu, tapi Allah tahu tau. Benda tu dekat dalam hati kita. Kan? Kita kembang semangkuk, bagus aku ni sedekah banyak tadi. Bagus betul aku ni solat Jumaat tadi. Tu bahaya tu. Okay? Baiklah, terima kasih Ustaz. Tapi Ustaz, saya tertarik dengan yang ketiga, iaitu pembaziran yang jenisnya adalah kekayaan. Ustaz boleh dengar saya Ustaz? Dengar, tapi macam ada bunyi telefon di situ. Oh, baik Ustaz. Maafkan saya. Alright. Okey, saya paling tertarik dengan kekayaan, pembaziran kekayaan sebab dia berkait rapat dengan KPDN iaitu di bawah kepenggunaan. Sebab di KPDN tips kita adalah membeli keperluan berbanding kehendak. Jadi sangat sesuai lah dengan soalan kita yang seterusnya. Soalan ketiga kita Ustaz, boleh saya ajukan soalan seterusnya? Boleh. Okey Ustaz, soalan ketiga kita sentuh soal kepenggunaan. Mungkin dalam Islam ada saranan atau kaedah yang boleh diguna untuk mengukur pembaziran yang dilakukan. Sebab terkadang kita lupa Ustaz dan kita anggap perbelanjaan yang dilakukan bukanlah satu pembaziran. Boleh Ustaz ulaskan sedikit mengenai isu berikut? Kan, menarik soalan ni sebab kadang-kadang kita selalu orang kata apa, try untuk nak elakkan kebocoran dalam pembelanjaan kan, dan selalu kita akan membisikkan di hati kita ataupun di telinga kita ataupun mungkin orang lain akan bisikkan di telinga kita, iaitulah kita ni berbelanja ikut keperluan bukan kemahuan. Selalulah slogan ni diulang-ulang kan, tapi selalunya kita gagal untuk merealisasikan slogan ini. Yang banyaknya adalah berbelanja ikut kemahuan bukannya keperluan. Itu yang selalu berlaku kan. Okey.
bila ditanya pada saya macam mana Islam memberikan garis panduan ataupun kayu ukur dalam kita nak menentukan sesuatu itu pembaziran ataupun tidak. Kan? Sebab kadang-kadang aku rasa aku perlu kan iPhone 15 tu. Aku perlu. Kan? Sebenarnya bukan perlu tu mahu tu. Bila tengok balik pada phone lama, kau pakai phone lama apa benda? Aku pakai iPhone 14. Lah, okey sangat lah tu. Ada function elok lagi, semua elok lagi. Elok. Dah tu tak perlu dah tu, dah kira untuk iPhone 15 tu. Contoh kita ambil dalam konteks gadget yang selalu orang keep up to date. Tiap-tiap tahun nak tukar gadget baru. Kan? Jadi tuan-puan sekalian, di situ bukan lagi dikira sebagai keperluan. Jadi di situ dia sudah dikira sebagai kemahuan. Sebab itulah dalam penentuan keperluan dan kemahuan ni dia kena tengok macam ni, Azia dan Senam sekalian. Kita kena tengok dengan adakah perkara yang kita nak itu mendatangkan maslahat ke ataupun mendatangkan mudarat. Okey, maslahat dan mudarat. Maslahat ni adalah kebaikan, mudarat ni adalah keburukan. So benda kita nak tu baik ke yang kita akan dapat ke ataupun yang buruk kita akan dapat. Contoh kita ambil contoh phone tadi tu. Okey, aku nak iPhone 15. Contoh, nak beli iPhone 15. Then, bila kita tengok, okey, dengan aku memiliki iPhone 15 ni, aku ni akan dapat lebih banyak baik ke ataupun aku akan lebih dapat banyak buruk. So, dia pun senaraikanlah contoh. It's better kalau tuan-puan sekalian boleh se-organize ini, iaitu buat satu table baik buruk. Okey, apa baik yang saya akan dapat kalau ada iPhone 15? Contohlah, nampak bergaya. Contoh, nampak bergaya. Itu kebaikan contoh. Yang kedua, kamera cantik, mudah untuk selfie dan buat konten untuk social media. Kebaikan. Contoh. Lepas tu dia pun senaraikan lagi. Apa lagi Tiba-tiba dia start. Tiba-tiba macam, kebaikan tu macam, dua tu je. Apa patut? Okey, tak apalah kita KIV sekejap untuk kebaikan ni. Jom kita pergi pula pada keburukan. Dia pun senaraikan. Banyak belanja ni nak kena keluarkan. Nampak tak? Mudaratnya adalah duit lebur untuk berbelanja untuk membeli iPhone 15. Contoh, duit lebur. Lepas tu saya kena kurangkan memberikan mak saya belanja pada bulan ini. Kucing saya terpaksa catu makanan sebab duit tak cukup. Lepas tu saya kena kurangkan nafkah kepada anak dan isteri. Nampak tak? Tiba-tiba kalau disenaraikan mudarat itu lebih banyak. Lepas tu contohlah kalau dari sudut spiritual. Saya akan lebih mudah berlagak dan sombong bila ada iPhone yang baru. Nampak tak? So bila tiba-tiba disenaraikan baik dan buruk itu, maslahat dan mudarat itu, nampaknya mudarat itu lebih banyak, maka jelas sekali itulah yang dinamakan sebagai, kalau kata mudarat lagi banyak, yang kita nak tu sebenarnya adalah kemahuan je semata-mata. Kan? Kalau yang mudarat tu lagi banyak. Tapi kalau sudah disenaraikan, rupa-rupanya memang berpihak kepada maslahat tu lagi banyak, kebaikan tu lagi banyak. Maka itu baru kita consider sebagai keperluan. Keperluan. Sebab itu dalam berbelanja, Azia dan Senator sekalian, kita kena elakkan menjadi seseorang yang zalim. Rupa-rupanya dalam berbelanja pun boleh jadi zalim ke? Ingat ke nak kena jadi orang atas-atas je boleh buat kezaliman pada orang bawah? No, tak perlu jadi orang berjawatan tinggi untuk nak melakukan kezaliman ni. Kita as an individual, selaku individu, seorang individu boleh berlaku zalim dalam dunia perbelanjaan. Apa maksud zalim? Zalim ini bermaksud tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kan? Kita ada duit, tapi kita tidak letakkan duit kita pada tempat dia. Kan? Kita banyak allocatekan kepada kemahuan je semata-mata. So, bila kita lebihkan kemahuan, kita kurangkan berbelanja untuk keperluan tuan-puan sekalian, itulah zalim. Jadi rupa-rupanya dalam menjawab soalan yang ketiga ini, cuba pegang pada konsep saya tak nak jadi zalim dalam perbelanjaan. Okay? Lebihkan keperluan, utamakan tengok ada tak maslahat, banyak tak maslahat yang saya akan dapat pada benda yang saya nak itu. Maka dalam apa jua, bukan semata-mata gadget lah, apa pun, bak makan je, bak makan pun sama. Hari ni kan Azia, ramai orang hari ni bila sebut bak makan, dia orang bukan lagi bercerita pasal nak kenyang tau. Kalau ikutkan hukum asal, makan ni adalah untuk kita kenyang, isi perut. Tapi hari ni manusia telah ubah definisi ataupun tujuan makan tu bukan untuk kenyang, tapi untuk puas hati. Nampak tak? Dia tidak pergi kepada kekenyangan untuk nak fill the stomach, untuk memenuhkan perut, tapi dia pergi kepada satisfaction. Kan? Satisfaction. Ikutkan contoh, kalau dahaga, minum air kosong ni pun dah boleh hilangkan dahaga kan? Tapi sebab orang nak go for satisfaction,
Orang sanggup berhabisan RM15 semata-mata nak beli a cup of coffee. A cup of coffee. Why? Satisfaction. Nampak? So kebanyakannya benda-benda yang melibatkan satisfaction ini, kepuasan ini, dia akan membaham diri. Dia akan membaham diri. Di sinilah banyaknya ketirisan perbelanjaan akan berlaku. Sebab kita nak memuaskan diri kita, memuaskan hawa nafsu kita. So rupanya berbelanja hari ni dia ada kaitan dengan pengurusan hawa nafsu. Yang akhir Islam tak ambil kira ke bab belanja ni tuan sekalian. Kan? Itulah yang akhirnya jadi kan Azia kan. Itulah akhirnya bila hujung tahun je atau cukup haul je. Oh susah dah Ustaz nak keluar zakat ni Ustaz. Tanya balik, kenapa susah keluar zakat? Duit tak ada Ustaz. Kalau guna 25% tu habis lingkup simpanan saya. Pula. Tapi nak beli benda yang RM15 tiap-tiap hari kan. Nak beli perkara-perkara seperti contohnya diharamkan seperti rokok sekalipun, tak apa pula. Tapi kalau kumpul duit rokok beli bulan-bulan tu tuan-tuan sekalian, kalau digabungkan cukup 25% nak bayar zakat. Tapi tiba-tiba nak bayar zakat tak ada duit. Pergi mana? Habis pula pada benda-benda yang Allah tak redha. Kan naya tu. Kita punya badan pun naya, pada pandangan Allah pun Allah SWT tak redha pada kita. Jadi jangan pernah pisahkan sistem yang ada dalam agama Islam ni dengan pembelanjaan kita. So ingat elakkan mudarat, lebihkan maslahat dan elak menjadi orang yang zalim dalam berbelanja. Wallahualam. Baiklah, terima kasih Ustaz. Mendengar penjelasan Ustaz sebentar tadi, kita memang dapat kenal pasti bahawa pembaziran sangat berkait rapat dengan perbelanjaan. Bila adanya perbelanjaan, semestinya ada pembaziran. Menurut Islam sendiri Ustaz, apakah antara langkah untuk menggalakkan pengguna yang bijak dan berhemah dalam kehidupan seharian untuk kurangkan pembaziran? Boleh Ustaz jelaskan sedikit? Silakan Ustaz. Untuk soalan yang keempat ni, saya nak bawa dalam dua kisah yang dekat dalam Al-Quran, Azia. Iaitulah pertama saya nak bawa kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf AS dalam Al-Quran. Tadi bila ditanya macam mana kita nak menggalakkan kita punya masyarakat Malaysia pada hari ini supaya kita katakan bijak berbelanja kan, bijak berbelanja. Baik, first kali daripada kisah Nabi Yusuf, iaitu sewaktu Nabi Yusuf AS mentafsirkan mimpi Raja Mesir. Sebab Raja Mesir ni, Azia dan Putus sekalian, dia bermimpi berkenaan dengan, dalam mimpi tu dia nampak ada 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Ceritanya dalam Quran tau. Tuan-tuan sekalian, dia ada cerita pasal benda ni. Ada 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Ni mimpi je. Tapi yelah, jadi macam bila Raja Mesir pada waktu itu bermimpi tentang benda ni, benda tu mengganggu fikiran dia. Lalu dia mencari siapakah orang yang boleh tolong tafsirkan mimpi 7 ekor lembu kurus tu makan 7 ekor lembu gemuk tu. Siapa yang boleh tafsirkan? Maka pada waktu itu dah ramai orang cuba, semua tak dapat nak tafsirkan mimpi tersebut. Datanglah Yusuf AS yang mentakwilkan mimpi raja pada waktu itu. Dan dalam ayat 47 hingga ayat 49 surah Yusuf ini, Yusuf pun bagi tahulah, okey, sebenarnya pada 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk itu tafsirannya adalah akan datang 7 tahun berturut-turut yang pada waktu itu kamu boleh menanam bersungguh-sungguh. Kan? Sebab pada waktu itu kalau kamu tanam, dia boleh mendatangkan hasil. Tapi andai kata masa tu bila kamu dah fokus pada menanam, akan ada dah hasil yang mula keluar sikit-sikit tu. Kalau kamu nak makan sekadarnya sahaja. Jangan bila kamu duk menanam tu, bila dah keluar hasil sikit, kamu pun ambil semua. No. Yusuf kata, ambil sikit-sikit. Sekadar yang kamu nak rasa-rasa sahaja. Jangan kamu duk tibai semua, dia ambil semua, lepas tu dah tak ada berbaki dah dekat pokok tu. Kan? So yang kamu tak nak makan tu, kamu biarkan dekat tangkai dia. Ini juga di sudut sains pertanian, kalau kita pisahkan buah tu daripada dia punya tangkai, di situlah detik permulaan kerosakan pada buah. Tapi kalau dia stay pada tangkai, dia punya kesedaran tu akan lebih berpanjangan. Okay? So Yusuf kata, tips pertama lah, macam mana kita nak jadi seorang yang bijak berbelanja berdasarkan kisah ini, kita kena orang kata menjadi pengguna yang menggunakan sesuatu ikut sekadar yang kita perlukan. Kan? Maksudnya orang kata hidup bersederhana. Jangan hidup nak bermewah-mewah. Hidup bersederhana. Sometimes kan hari ni kan Azia, kita selalu kedengaran keluhan-keluhan rakyat Malaysia kata duit tak cukup. Tapi bila kita tengok lifestyle dia sebenarnya memang
Patut pun duit tak cukup. Kan? Dia berbeza kalau orang yang tak cukup tu memang dia tak cukup betul-betul. Yang tu tak ada masalah, kita akan tolong. Tapi yang tak cukup tu disebabkan memang masalah lifestyle dia. Kan? So hidup bersederhana, ini adalah tips pertama yang kita boleh semak. Hidup sederhana. Sekadarnya saja. Jangan kamu bersungguh-sungguh sampai kamu nak puaskan diri kamu ataupun nafsu kamu tu tadi. Okey, ada lagi tuan-tuan sekalian, dalam ayat ke-48 surah Yusuf ini, di samping tadi kita sekadar jadilah orang bersederhana, ayat 48 surah Yusuf ajar kita untuk rajinkan menyimpan. Ada saving. Sebab itu dalam ayat 48, kemudian akan datang selepas tempoh yang 7 tahun tu tadi, akan adanya 7 tahun kemarau. Ia akan menghabiskan makanan kamu, sediakan baginya kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. So ada cerita pasal saving dekat sini. Persoalannya hari ni, kita pandai berbelanja. Soalannya ada saving tak? Ada tak bila kita dapat gaji kita tu, awal-awal lagi kita dah asingkan dah simpanan tu. Masalahnya hari ni kan, konsep pengguna kita pun masyarakat kita ini kan Azia, simpan tu last sekali. Patutnya simpanan tu kena asingkan mula-mula sekali lepas dapat duit, lepas dapat gaji. Tapi orang kita hari ni dah guna semua, baki tu pun simpanan. Tu salah tu. Simpanan perlu diutamakan terlebih dahulu. Simpanan itu hanya digunakan kalau ada emergency sahaja. Contoh asingkanlah, contoh asingkan 500 daripada gaji siap-siap setiap bulan. So anda kata dah berbelanja dengan baki dah diasingkan 500 tu, tiba-tiba tak cukup. Baru sentuh 500 tu. Jadi seseorang yang berdisiplin. Simpanan ni memang menuntut disiplin. Memang menuntut disiplin. Okay, itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga, saya ambil pula daripada kisah yang lain. Tadi kisah Nabi Yusuf kan. Ini kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, untuk makluman Azia dan Sinamtu sekalian, dia pernah ditawarkan dengan satu habuan yang sangat besar dan lumayan daripada Balqis, daripada Malikatus Saba. Kan? Masa tu Balqis ataupun Malikatus Saba ni dia utuskan seorang utusan pergi jumpa dengan Nabi Sulaiman untuk tawarkan satu habuan yang besar. Kan? Tapi apa respon Nabi Sulaiman pada waktu itu terhadap habuan yang besar yang dibawa oleh utusan Balqis tu tadi? Dia kata apa? Apa yang kau nak berikan kepada aku ni lebih kecil dan lebih sedikit daripada apa yang telah Allah berikan kepada aku. Kalau ikutkan habuan masa tu, kalau kita lah kan Azia dekat tempat Nabi Sulaiman, mau gelap mata juga kita tu. Terima kasihlah bagi saya habuan tersebut. Kita mesti nak punya. Tapi Nabi Sulaiman kata, apa Allah bagi dekat saya, lagi banyak lagi daripada apa yang kamu berikan kepada aku hari ini. Jadi dekat sini Nabi Sulaiman ajar, kalau kamu nak bagi habuan sebesar ini, jangan bagi pada aku yang sudah ada. Berikan kepada orang yang memerlukan. Aku tidak sampai tahap memerlukan dan menagih kamu punya bantuan sampai kau kena bagi habuan sebanyak ini. Aku bukan orang sebegitu. Jadi berikan kepada orang yang selayaknya. Orang yang sepatutnya. Jadi berdasarkan poin nombor 3 ni, Azia, dalam kita memikirkan perbelanjaan untuk kegunaan diri kita, percayalah, di sana duit kita akan terjaga sekiranya ada konsep berkat pada perbelanjaan kita. Macam mana kita nak enhance keberkatan dalam pembelanjaan? Iaitulah, ada tak kita fikirkan pasal orang-orang yang memerlukan? Tadi kita fokus pada keperluan kita kan? Saya dah okey dah pandai dah. Saya tak buat dah, saya tak berbelanja dah ikut kemauan. Saya ikut keperluan je. Bagus dah tu. As individual, berbelanja bagus. Tapi ada tak dalam kepala kita ni, bab pengurusan kewangan, we think about other people. Kita berfikir pasal orang lain. Kan? Contoh, jiran sebelah rumah kita ni cukup makan ke tidak? Kan? Dia ni baru lepas kena buang kerja pada bulan lepas. Ada tak makan dia ni? Kan? Fikir pasal orang terdekat dengan kita. Adik-beradik kita sebagai contoh. Adik-beradik aku ni cukup tak makan dia ni. Kan? Baru lepas kena buang kerja. Sama juga keadaan dia. Ada tak kita fikir pasal orang lain? Kalau tak ada sekalipun orang-orang yang susah di sekeliling kita, ada tak kita allocate, aku ni ada kewajipan bayar zakat, ada tak asingkan siap-siap? Sebab zakat akhirnya disalurkan pada siapa? Orang yang memerlukan, asnaf. Kan? So pastikan di samping kita fokus kepada pengurusan kewangan, kita juga kena invite keberkatan, menjemput keberkatan pada rezeki kita dengan fikir pasal orang lain. Percayalah Azia dan saudara sekalian, ada berkat pada pembelanjaan, insya-Allah duit kita akan cukup. Bahkan bukan sekadar cukup, insya-Allah adalah tu cara yang Allah ada, yang tersendiri daripada Allah
untuk melebihkan rezeki-rezeki yang kita ada pada hari ini. Okey, itulah antara yang saya boleh kongsikan untuk soalan yang diajukan sebentar tadi. Wallahualam. Baiklah, terima kasih Ustaz. Berdasarkan penjelasan Ustaz tadi, memang betul sangatlah perlu kerana ada kisah ya, ada dua kisah Nabi iaitu Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman bahawa sangat penting berkhemah dalam setiap perbelanjaan. Jadi Ustaz, kita pun nak habis dah siaran langsung kita yang terakhir ni. Kita pun ada komen dari Nur Ramdan. Apa dia komen ni? Nice for me. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga siaran langsung ni memberi manfaat kepada anda yang menonton secara siaran langsung ataupun selepas ini di masa akan datang. Baiklah Ustaz, soalan saya yang terakhir Ustaz. Jika Ustaz boleh rangkumkan mengenai topik pembaziran yang kita bincangkan pada hari ini mengenai kepenggunaan yang kita fokuskan. Mungkin ada yang baru nak bermula mengurangkan pembaziran pada hari ini dalam kehidupan seharian mereka untuk merancang perbelanjaan yang lebih baik. Silakan Ustaz. Okey, kalau saya tuan-puan sekalian, first kali kalau saya boleh rangkumkan, kalau perasan kan daripada sesi kita mula pukul 3 tadi sehinggalah sekarang, perasan tak kita hari ini akan jadi seseorang yang aware dengan pembelanjaan sekiranya kita ada ilmu. Perasan tak 47 minit yang sudah berlalu tadi, semuanya yang kita bincangkan adalah pasal knowledge and ilmu. Jadi apa pun tuan-puan sekalian, make sure kena ada ilmu. Dan saya percaya KPDN banyak menganjurkan alternatif ataupun orang kata apa, usaha-usaha untuk memberikan orang kata wise, memberikan wisdom, hikmah ataupun intelligence kepada rakyat Malaysia dalam pengurusan kewangan dan pembelanjaan. Jadi kena always seeking knowledge. Tak kiralah knowledge berkaitan dengan spiritual value ke ataupun intellectual value ke, yang penting given untuk ilmu. Termasuklah saya ni, kalau tuan-puan sekalian saya boleh kongsikan, saya dulu masa zaman universiti, saya alhamdulillah adalah pemegang beasiswa, saya dapat beasiswa. Cuma apa yang saya boleh, saya pernah ada pengalaman, walaupun dapat beasiswa, ada satu semester tu, saya rasa macam struggle sangat-sangat nak berbelanja. Sebab apa? Sebab saya tengok duit saya tinggal sikit je, padahal ada banyak lagi bulan yang kena survive tu. Saya pun kata, takkan nak minta mak, sebab sebelumnya cakap dekat mak, dapat beasiswa tak perlu bagi dah duit. Tapi bila saya tengok balik ke belakang tu, beberapa bulan yang lepas tu, rupa-rupanya saya tidak tidak tracking. Saya tidak menjejak perbelanjaan saya. Saya berbelanja ikut apa yang saya nak belanja tapi saya tak jejak. Tanpa saya kaji pun cash flow saya punya perbelanjaan tu. Berapa saya ada, berapa yang saya keluar. Saya tak tallykan dengan dua benda tu. Sehinggalah kawan saya akhirnya dia jumpa dekat saya, dia bagus, dia pesan pada saya, Mi, dia panggil saya Mi lah, nama saya Syami kan. Mi, cuba kau download satu apps dekat phone kau tu, nama dia adalah Money Manager. Okay, Money Manager. So sekarang ni cuba kau tengok bank kau ada berapa, dalam dompet kau ada berapa, okay, letakkan total dekat situ, berapa kau ada, letak dekat situ, dekat dalam apps tu. So setiap kali kau keluar berbelanja, kau letakkan out tu berapa. So dia akan tolak daripada apa yang kau ada tu tadi. Sebab kalau kita nak always log in kita punya account tu kan lambat. So dengan Money Manager ni, dia akan menyebabkan, oh kita ada banyak ni. Oh tadi saya keluar RM5, tolak RM5. So dah tahu dah berapa baki yang tinggal. So di situ dia akan menyebabkan kita always aware. Oh aku ada banyak ni, okay tak boleh belanja lebih sangat ni. Kan? So dekat sini yang saya kata, oh jangan pernah rasa sombong untuk kita seeking knowledge about pengurusan kewangan. Okay? Dan satu lagi tuan-puan sekalian, kalau satu ilmu lah. Yang kedua adalah kadang-kadang kita kena varietykan kita punya alternatif dalam memiliki sesuatu. Kan? Contoh hari ni kan, jangan semata-mata bila kita nakkan benda tu, kita rasa kita nak tu je. Kadang-kadang ada juga benda lain yang mempunyai fungsi yang sama tapi mungkin more cheaper daripada apa yang kita nak tu. Faham tak ni? So in terms of gadget ke, in terms of anything, selagi mana purpose yang kita nak tu sudah ada pada benda yang affordable, why not go for yang affordable? Betul tak? Jadi contoh barangan Malaysia kepada waktu ini tuan-puan sekalian, apa kurang hebatnya? Kan? Kita terlalu nak mengagung-agungkan barangan daripada luar negara, tiba-tiba kita dah banyak ketirisan kebocoran duit disebabkan nak kejar brand.
So as long as our purpose dah settle dekat situ, dah dapat mencapai apa yang kita inginkan, so should be itulah yang menyelamatkan poket kita dan kewangan kita. So begitulah. So always seeking knowledge dan varietykan alternatif. Jangan terlalu ikut hawa nafsu sebab bimbang-bimbang sebelum nafsu kita dapat dipuaskan, tiba-tiba poket pun dah kosong, account bank pun tinggal kosong, maka kita pun pada waktu itu akan terengadah dan mungkin akan barangkali kecewa dengan kehidupan kita. So elakkan kekecewaan dalam kehidupan, elakkan kita menjadi orang yang muflis dekat dunia dan juga dekat akhirat. Sebab ingat, dia bukan semata-mata untuk kebaikan kita, tapi kita juga nak meraih redha Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang membazir ini, kata Allah, penutup daripada saya, innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah sahabat kepada syaitan. Kan? Selama ni dengan syaitan kita jijik nak lari kan? Tapi orang yang membazir, ketahuilah kata Allah dalam surah Al-Isra, dia adalah kawan kepada syaitan. Nak jadi kawan syaitan ke? Tak nak kan? Jadi tuan-puan sekalian, elakkan pembaziran, teruskan untuk kita mendapat redha Tuhan, jangan jadi kawan kepada syaitan. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih semua. Minta maaf segala salah silap di pihak saya. Saya kembalikan kepada host kita pada petang ini. Baiklah, terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu pada hari ini di bawah bicara rohani meniti kehidupan tidak membazir, cara diredainya. Semoga segala perkongsian yang diberikan oleh Ustaz Syahmi Syazril Azmi pada hari ini memberi manfaat kepada semua yang menonton bicara siaran langsung kita pada hari ini. Ucapan terima kasih diucapkan juga kepada Ustaz Syahmi Syazril kerana sudi bersama-sama dengan KPDN dalam siaran langsung ini, dan kepada anda yang stay daripada awal sehingga akhir 1 jam kita bersiaran langsung, anda masih di sini. Terima kasih diucapkan kepada anda. Ingat, jangan membazir. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baiklah semua, berikut saya akan ringkaskan secara ringkaslah. Kita akan ringkaskan apa yang kita berbual pada hari ini adalah topik pembaziran. Jadi, jadilah pengguna yang bijak dan berhemah dalam perbelanjaan. Bila kita imbas kembali semula, saya perasan soalan kedua, iaitu jenis pembaziran tubuh badan. Pada minggu hadapan, kita akan bersama dengan salah seorang pakar kesihatan, iaitu nak tahu, anda kenalah follow KPDN laman rasmi di semua platform social media. Jadi teruskan bersama kami, bersama-sama kita berkongsi ilmu. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih semua.